Dan dengan tidak melengahkan masa, saya menjemput panelis-panelis yang terlibat untuk sesi yang kedua. Yang pertamanya, yang berbahagia Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Setiausaha Politik Presiden Datuk Seri Presiden PAS, Datuk Seri Presiden PAS untuk naik ke pentas. Yang keduanya, yang berbahagia Dr. Wan Nik Wan Yusof, Pengarah Pusat Kajian Strategik Kelantan. Dan yang ketiganya, Tuan Haji ke apa? Encik ke Tuan Haji? Encik Fadli, Muhammad Fadli Ghani, penganalisis politik. Dipersilakan untuk mengambil tempat di Terima kasih. Tugas kita untuk sesi yang kedua ni mudah saja. Kita mungkin telah melihat dari segi yang theoretical dan disiplin ilmu kepada maudhu' yang kita bincangkan pada kongres pada hari ini. Yang nak kita bincang dalam sesi yang kedua ialah sesuatu yang lebih dekat kepada masyarakat, more to the ground, iaitu macam mana PAS sebagai suatu siasat politik dan juga suatu yang lebih besar, suatu gerakan Islam memobilisasi semua tenaga-tenaga profesional ini dalam nak memastikan bahawa dakwah yang dirancang dan dijalankan oleh PAS memenuhi matlamat dan tujuan diwujudkan semua perkara-perkara tersebut. Jadi kita nak mendengar semua perkara ini daripada mereka yang terlibat dalam menguruskan perkara-perkara ini dan mereka yang dekat dengannya. Dan mereka yang kita pilih ni semuanya yang kita kenal belaka. Dr. Ahmad Samsuri, walaupun secara politik kepada Presiden Datuk Seri Presiden PAS, kita lebih kenal dia setiap kali kau terbang jatuh. Tapi dia tak nak cakap pasal kau terbang lagi ni. Ya. Memang khusus dari segi profesionalismnya begitulah. Bahawa Dr. Ahmad Samsuri mendapat master dan juga PhD di Leeds dalam bidang aeroangkasa. Jadi sebab itulah dia dipanggil setiap kali kau terbang jatuh. Tapi oleh kerana profesionalism beliau juga, keterlibatan bersama parti secara sepenuh masa dan menjadi usahawan politik pada Datuk Seri Presiden PAS, membolehkan satu kapasiti diberikan kepada beliau pada hari ini untuk mengulas isu yang ada di hadapan kita pada hari ini. Yang keduanya, ni nak kena dulu lebih kurang sebab kau takut marah kau orang. Yang keduanya, yang berbahagia Dr. Wan Nik Wan Yusof, sekarang pengarah Pusat Kajian Strategik Kelantan. Sebelum pada ini beliau merupakan usahawan politik kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Dengan sedikit ringkasan itu, saya rasa juga memberi kapasiti kepada beliau untuk memberi ulasan sebagai sejauh mana PAS memobilisasi profesional mungkin dari perspektif Kelantan ke arah nak mencapai matlamat yang telah kita nyatakan sebentar tadi. Dan yang ketiga ialah mereka yang banyak membuat analisa. Jadi orang analisa ni sedap sekali sebab dia komen apa yang orang lain buat. Jadi tapi perlu, sebabnya tanpa analisa third eye view itu mungkin kita tidak boleh mewujudkan check and balance kepada apa yang kita buat. Jadi sebab itulah saya rasa perlu juga saudara nak tanya sungguh ni Haji ke apa? Takut silap ke? Tak ada Haji. Apa ni, saudara Fazli Ghani, seorang penganalisis politik yang dekat dengan PAS kerana juga merupakan petugas penuh masa dengan PAS. Yang ini saya kena tengok nota sebab dia panjang sikit. Pegawai media Dewan Pemuda PAS Pusat itu dululah, sebab saya rasa dia pun taklah muda sangat berbanding saya. Jadi mungkin pemuda tu tak ada dah, mungkin mantan lah. Usahawan politik ketua pemuda pun rasanya tak dah.
Jabatan Akid mantan juga ni kan? Mantan Visiting Fellow Nanyang University of Technology Singapore, ahli lembaga pengarah Lembaga Muzium Selangor. Betul lah sebab dia orang Akid. Jadi bersedia semua, dia akan luahkan apa yang ada dalam Akid hari ini untuk mengulas tajuk yang kita berikan pada hari ini. Jadi masa sejam setengah. Seorang pembentang kita bagi di antara 15 ke 20 minit. Pengulas 2 orang tu kita bagi di antara 10-15 minit gitulah. Supaya insyaAllah kita boleh selesaikan sesi kita dalam masa 1 jam setengah. Dikhabarkan Tuan Guru sudah ada di Kuala Lumpur. Sedikit masa lagi akan berjalan dalam perjalanan untuk ke sini untuk merasmikan perasmian penutup. Jadi insyaAllah kalau boleh kita kawal masa supaya nak menentukan bahawa perasmian penutup dapat kita lakukan dengan lancar insyaAllah di kemudiannya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput panel yang pertama yang berbahagia, Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Solicitor Politik, kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden untuk menyampaikan pembentangan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara pengerusi, Tuan Haji Mazli Zakwan Muhammad Noor, rakan-rakan ahli panel, Dr. Wanik dan saudara Fadli Ghani, seluruh ahli panel dan pengulas, serta jawatankuasa penganjur Kongres Profesional Muslim se-Malaysia kali pertama saya percaya yang diadakan pada hari ini. Dalam ruang waktu yang begitu singkat diberikan kepada orang politik, mukadimah saja dah 10 minit, tapi saya cuba untuk scrap off all the introductions. Saya akan cuba pergi kepada topik yang menjadi bual bicara kita pada hari ini. Yang pertama ialah saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sama-sama kita meneliti akan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Maksudnya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam saf yang teratur seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins wat tayri fahum yuza'un. Maksudnya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentera jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam saf masing-masing. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pada hari ini saya akan mengambil sudut pandang keterlibatan secara praktikal di kalangan profesional dalam organisasi dan gerak kerja Parti Islam se-Malaysia PAS. Dan saya percaya sahabat saya Dr. Wani akan membicarakan keterlibatan dan sumbangan golongan profesional dalam mewarnai politik negeri Kelantan Darul Naim, membangunkan, mengisi kemenangan setelah 20 tahun PAS memerintah negeri Kelantan. Dan saya percaya sahabat saya, saudara Fadli, akan membicarakan tentang aspek sejarah perkara yang telah berlalu tentang keterlibatan golongan profesional dalam Parti Islam se-Malaysia PAS. Saya berharap di akhir sesi yang kedua ini kita akan sama-sama tahu dan memahami bahawa sesungguhnya peranan ulama' dan profesional dalam memacu perjuangan Islam melalui PAS sebagai sebuah harakatul Islamiyah. We are not just a mere political party, but we are harakatul Islamiyah, adalah suatu sinergi yang sangat penting. Tiada pemisahan dan peminggiran peranan tiada pemisahan atau peminggiran peranan. Dan penandaan nama ulama' dan profesional adalah semata-mata untuk penyusunan gerak kerja dan bukannya untuk sebarang elemen-elemen negatif
seolah memberi gambaran berlakunya pertentangan antara ulama dan profesional. Asas pertama yang saya ingin nyatakan kepada saudara-saudari, rakan-rakan yang saya hormati sekalian ialah bahawa tiada mana-mana peruntukan klausa dalam perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS yang menafikan keterlibatan mana-mana golongan, sama ada golongan ulama, golongan profesional ataupun aktivis ataupun sesiapa sahaja, selagi mana mereka menerima, pakai dan berikrar berbai'ah dengan perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS. Tak ada disebut dalam tu okey, ulama ataupun profesional ataupun aktivis ataupun siapa saja, tidak disebut. Dibuat secara umum. Maknanya kalau kita ni ulama ataupun kita ni profesional ataupun kita ni aktivis parti yang bergelumang dalam gerak kerja Parti Islam Malaysia PAS, semua di antara kita ini adalah tertakluk kepada apa yang kita catatkan dalam perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS. Termasuklah kita memahami apa yang disebut dalam mukadimah perlembagaan PAS. Saya nak baca sikit kepada tuan-tuan dan diri saya, supaya sama ada ulama ataupun profesional to be emphasized today, mereka hendaklah memahami bahawa keberadaan mereka dalam Parti Islam Malaysia PAS ini adalah untuk melaksanakan tugas dan amanah dan apa yang disebut dalam perlembagaan PAS itu sendiri. Mukadimah perlembagaan PAS menyebut bahawa dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan demi untuk menyempurnakan takwa kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia yang dijadikan bagi menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisytiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan Parti Islam Malaysia PAS. We are not just a political party, tapi sebuah organisasi Harakatul Islamiyah yang mengambil sudut tarbiyah, dakwah dan siasat. Fasa 6 dalam perlembagaan yang menyentuh usaha-usaha PAS. Yang pertama ialah menyeru umat manusia kepada syariat Allah dan sunnah Rasulnya melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan. Yang kedua, memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat, serta menjadikannya sebagai panduan berpolitik dan bernegara, serta memperkenalkan nilai-nilai keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan di segenap bidang, termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi dan sosial, serta pelajaran dan pendidikan. Kita tertakluk kepada apa yang kita ikrarkan dalam perlembagaan. Memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat. Kalau kita anggota profesional tidak memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat, kita nak panggil apa tu? Sesuai tak tidak kita bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS? Hatta ulama sekalipun, sekiranya berada dalam bersama dengan PAS tapi tidak memperjuangkan Islam sebagai akidah dan syariat, apa kita nak panggil? Oleh yang demikian, perkara asas yang penting dalam kita menyumbangkan peranan, tugas, tanggungjawab, amanah, kerja buat semua aspek, tenaga, keringat, buah fikiran, ulasan, cadangan, kritikan dan lain-lain bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS ini adalah dengan membawa tagline, saya ingin menyumbang kemahiran, kebolehan saya, kepakaran saya bersama dengan PAS sebagai sebuah harakatul Islamiyah. Asas kedua yang perlu kita fahami ialah sebagaimana yang disebut oleh Al-Fadhil Tuan Guru dalam ucapan dasar Presiden PAS tahun 2009. Quote, pada masa yang sama kita menyadari bahawa PAS dianggotai oleh individu yang mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan dan lain-lainnya. Sesetengahnya pula menerima didikan awal dari berbagai organisasi dakwah dan ada yang tidak mempunyai latar belakang tarbiyah Islam langsung. Itulah hakikat kerencaman ahli dalam parti kita ini. Walaupun PAS sungguh terbuka untuk menerima idea-idea baru oleh sesiapa sahaja, itu saya sebutlah, saya tambah. Semua yang menjadi ahli PAS perlulah ditarbiyah dengan kefahaman fiksiasi yang diperjuangkan oleh PAS serta memahami budaya dan kaedah PAS.
Institusi usrah di pelbagai peringkat pula perlulah diperkukuhkan untuk melahirkan ahli yang faham serta istiqamah dengan perjuangan Islam yang kita bawa ini. Bersama dengan PAS, sama ada ulama ataupun profesional ataupun aktivis, hendaklah mengikut apa yang ada dalam PAS. Boleh masuk, boleh datang dari pelbagai latar belakang, tetapi tidak mencampur adukkan proses penterbihan yang ada ini sehingga menimbulkan kecelaruan dan sebagainya. Asas ini ialah mempericikan bahawa bukannya terma ulama atau profesional atau aktivis yang menjadi masalah. Tetapi masalah mula berlaku apabila ada yang tidak memahami fikrah perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS dengan jelas. Ataupun setengahnya mungkin, bila kata mungkin, ini adalah satu hipotesis yang boleh diperdebatkan, tetapi ianya juga menjadi suatu muhasabah kepada kita. Menjadi golongan yang istijal ataupun gopoh dalam tindak buat mereka. Gopoh dalam bercakap, gopoh dalam menulis, gopoh dalam WhatsApp, gopoh dalam Twitter, gopoh dalam macam-macam. Tidak mempunyai kefahaman fiqh ta'ah. Ataupun, kalau sebut fiqh ta'ah ini, mungkin kita tak sensitif sangat, tapi setengahnya bila kita sebut ta'ah dan walak, dia gelepar lagi saja. Sensitif. Ta'ah dan walak ini, no, that's adalah suatu doktrin yang cuba ditanamkan dalam PAS. Ada dah suara-suara sebut begitu. Tak apalah sekitar suara peringkat Facebook, tak apa. Tapi bila sebut fiqh ta'ah, yang juga merupakan penjelasan kepada ta'ah dan walak, bila tidak lagi mengambil ini dalam gerak kerja, maka timbullah kecelaruan tadi. Apatah lagi sekiranya beranggapan kebersamaan dalam PAS adalah bermaksud menganggotai parti politik demokrasi semata-mata, dan bukannya bersama PAS sebagai sebuah harakatul Islamiyah, maka timbullah kecelaruan. Tak kiralah daripada golongan profesional, aktivis ataupun ulama. Asas ketiga ialah semua pihak saling memerlukan di antara satu sama lain. Para ulama memerlukan profesional dan aktivis bagi memacu perjuangan agar ia dipikul bersama dan menempa kejayaan. Sebagaimana juga golongan profesional, for whatever definition that we have, yang kita dengar daripada Prof. Kazani tadi, memerlukan ulama untuk terus memimpin dan mentarbiah serta memandu arah bahtera perjuangan ini. Leaders, they are not just mere managers. Kalau leaders ini pengurusi mesyuarat, kita kena beza. Pengurusi mesyuarat. Kalau managers ini pengurusi mesyuarat, tengok, tanya pendapat seorang-seorang, okey, dia tengok. Dia pun buat siapa yang paling ramai setuju, ramai tak setuju. Dia buat keputusan. Tetapi leaders tidak begitu. Dia panggil mesyuarat, dapatkan pandangan-pandangan. Dia menganalisa pandangan ini, seorang leaders yang kita nak menganalisa pandangan ini, tengok pandangan ini kaput ataupun cikai, atau pandangan ini satu pandangan yang kuat, kukuh, ada hujah dia. Selepas mesyuarat, dengar pandangan-pandangan daripada aspek-aspek yang berbeza. Dan dia buat keputusan. Itu yang kita katakan leaders, not chairman. Bukan kata kau Datuk aja, chairman perasaan, tidak. Ini mengenai politika parti tentang PAS. Peranan di mana kita boleh menyumbang untuk menimbulkan sinergi di antara ulama dan profesional lah kepada tuan-tuan yang ada pada hari ini di pelbagai peringkat. Saya akan pergi sepintas lalu, tak sempat nak pergi, kalau tidak habis poin dua orang ahli panel lagi. Organisasi umum parti di peringkat cawangan, kawasan, negeri dan pusat. Boleh belaka nak masuk mana-mana pun, memberi pandangan. Organisasi khusus parti ada, lajnah, ada pusat penyelidikan, ada kumpulan think tank yang menjalankan tugas bersama dengan ahli parlimen, task force, jawatankuasa ad hoc, kumpulan think tank, program-program parti, seminar, diskusi, perbincangan meja bulat, round table, discussion tadi, majlis penerangan, kajian penyelidikan, kertas kerja khusus, kertas asas, garapan idea, semuanya adalah ruang-ruang yang boleh dicapai oleh golongan profesional untuk memberi sumbangan bersama dengan PAS, dan itulah yang berlaku pada waktu ini. Tak kiralah apa bidang.
walaupun bidang Prof. Khairul dalam bidang komunikasi, dalam bidang optics, betul Prof. Khairul, bidang optik umpamanya, sampai masanya kita nak menyediakan suatu kertas pandangan tentang optics oleh kerana kerajaan mengubah suatu dasar baru optik Malaysia umpamanya lah. Takkan saya nak panggil Dr. Halimah nak berbicara tentang optics. Takkan saya nak panggil pengurusi Pak Raja, Datuk Raja kita. Tentu saya akan panggil Prof. Khairul, saya akan panggil Prof. Khazani, orang yang berkaitan. Dan pada masa itu, kita sebagai golongan profesional yang bersama dengan PAS, perlulah menawar diri dan bersama untuk memberikan pandangan-pandangan dalam pelbagai peringkat. Saya go through secara laju tadi. Tidak sikit ruang keterlibatan dan sumbangan yang boleh diberikan oleh setiap di antara golongan profesional dalam apa-apa bidang pun bersama dengan Parti Islam Malaysia PAS. Tinggal lagi ialah tugas memberi pandangan, jawatankuasa penasihat dan sebagainya adalah tugas advisory. Yang kadang-kadang pimpinan parti mendengar, menerima dan melaksanakan, dan kadang-kadang mendengar dan tidak melaksanakan tetapi menangguh macam-macam cara dan kaedah. Itulah bezanya di antara kita dengan kepimpinan. Saya rasa saya sudah ambil poin kawan-kawan saya rasa saya berhenti sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia pakai tarik handbrake gitu ya. Saya tertarik pasal taat dan walak. Sebenarnya kalau kita tengok orang yang paling ketagih bab taat dan walak ni ialah Alex Ferguson. Dia paling ketagih taat dan walak. Siapa yang tak loyal kepada dia, out you go. Dan dia paling tak suka prima donna. Sebab tu dia jual David Beckham, dia jual Cristiano Ronaldo. Sebab itu orang yang dah nampak nak jadi prima donna. Dan ada unsur-unsur tidak taat. So out you go. I only want somebody is loyal to me. Dan dia boleh bincang. Ambil pandangan, formasi dan juga sebagainya. Tapi at the end of the day, I decide. Itu quality leadership yang dimaksudkan oleh Dr. Samsuri tadi. Yalah, pemimpin, dia boleh minta pandangan. Boleh bagi pandangan. Demokrasi boleh bagi pandangan. Tapi at the end of the day, I decide. Because I'm the leader. Sebab itu perlu leader yang berkualiti tu. Yang boleh nampak apa yang kita tak nampak. Dan paradigma yang boleh di-syorkan ialah satu paradigma yang kita tak tahu pun. Sebab itu perlu kualiti pemimpinnya begitu. Baru perasan Dr. Rosni. Tadi tak nampak. Ada juga. Apa khabar? Terima kasih kerana datang. Apa ni? Profesional kan? Profesional kan? Profesional. Jadi dengan seterusnya saya jemput yang berbahagia Dr. Wan Yusof untuk memberikan perpandangan beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi masih secara moderator Tuan Haji Mazli bersama rakan-rakan panelis, seterusnya para pengulas kepada sesi kedua ini yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli dan yang berhormat Dr. Halimah, masih Esko Dr. Fadli, ex-Esko-nya Dr. Halimah, dua-duanya experience dalam kerajaan, insyaAllah. Seterusnya rakan-rakan penganjur. Tapi pelik berdiri ni, Presiden Perakhiran dengan Bendahari Perakhiran belakang. Mana berdiri tu. Ada istimewa. Saya sebut khusus sebab saya masih tidak dipecat sebagai penasihat perakan. Alhamdulillah. Seterusnya hadirin hadirat yang berhormat sekalian, saya mungkin take 5 minutes only untuk sesi saya, untuk saya bentang.
Pertama sekali, tema tu saya menarik sangat. Islam profesional penyelesaian. Al-Islam ya'lu ala yu'la alaih. Dengan menumpang ilmu profesional, insyaAllah Islam akan terjulang ke martabat yang tinggi, insyaAllah. Kerana di sebalik untuk menyelesaikan semua masalah ummah, Islamlah penyelesai. Itu satu persetujuan ataupun satu konsensus yang harus dipersetujui bersama dalam jemaah Islam. Kalau tidak duduk di situ, tak ada pasal kita nak berjuang Islam. Tidak begitu lah. Itu satu perkara yang harus kita persetuju dan yakin. Tanpa Islam, profesional tak ke mana. Tanpa ulama, profesional adalah penyumbang besar kepada nilai keulamakan. Kerana pengalaman saya sendirinya menyebutnya begitu dan itulah yang saya lalui. Yang kedua, saya nak sebutkan bahawa pengaruh profesional dalam PAS ni dari sudut sejarahnya mungkin saudara Ustaz Fadli Ghani akan mengulas. Saya kemuka tajuk khusus untuk dia ulas. Saya tak nak ulas dia. Tetapi pengalaman yang saya hadapi dalam kes Kelantan secara khusus, bila Tun Aziz, seorang ulama, memimpin dan mentadbir menjadi ketua eksekutif pada sebuah kerajaan, bila dipasok dalam satu dasar pentadbiran, mas'uliyah, ubudiyah, mas'uliyah dan itqan ini, dia menggerak satu uras saraf baru. Bukan setakat menyegarkan satu nilai urus tadbir kerajaan, tetapi menggerak satu urat saraf baru untuk orang berfikir bagaimana pengurusan dalam sebuah kerajaan maupun dalam jemaah perlu diurus secara lebih islami, yang disebut oleh Datuk Yang Mulia Datuk Raja tadi adalah satu practicality yang tidak boleh tidak nilai keulamakan itu dan body yang mengilmukan pentadbiran secara ulama itu tak boleh diketepikan, dan jasanya terbuktinya begitu. Kerana kalau tidak kerana keulamakan, mungkin kita tercari-cari model-model daripada barat untuk disesuaikan. Tetapi bila kita letak pasok betul-betul dalam urus tadbir itu berprinsipkan membangun bersama Islam dengan 3 teras ini, bahasa Kelantan kata 3 tuku jera. Boleh bahas ada orang Johor. Dr. Amra Ghafur. Bila sebut 3 tuku jera ni, makna kalau saya ingat tak stabil lah dari sudut urus tadbir. Maka mesti ada satu nilai stability, perimbangan. Itu isunya. Dan yang ketiga, saya nak sebutkan di sini pengalaman dalam mengurus parti, urus jemaah dalam sudut ilmu pilihan raya. Untuk spesifikasi kepada gerak kerja pilihan raya PAS, walaupun PAS ini asasnya lahir dari Perak, lahir di Pulau Pinang, kemudian berkembang di pantai barat lebih dulu, kemudian baru bergerak kepada timur. Tetapi bila sebut sahaja gerak kerja pilihan raya, maka kita letak pendahulunya adalah Kelantan. Kalau ada PAS negeri-negeri lain tak mau mengiktiraf ini satu nota sejarah yang bermakna, yang berharga, maka kita boleh berdebat panjang lagi selepas ini. Sebabnya pengalaman saya ialah Terengganu baik, Kedah baik, maupun Selangor yang menang sekarang ini, banyak mencedok kertas-kertas kerja yang saya kumpulkan. Dan pertama kali gerak kerja pilihan raya di-computerize dan diurus secara komputer. Sebab bagi saya di sudut ilmu komputer ni adalah ilmu profesional. Kita mula daripada almarhum murabi kita Al-Fadhil Ustaz Yahya Osman. Bila dia pergi lawatan ke Amerika, student kita di sana bekalkan satu komputer khusus untuk PAS Kelantan. Dan saya di antara organizer pertama komputer besar pada masa itu. Dan sebesarnya kecil sikit pada Resda. Selepas saya dapat CPU yang besar itu, saya pergi melawat ke pejabat Risda di KL. Saya tengok, serupa dengan pejabat aku juga, cuma kecil sikit.
Tempat aku ni kecil sikit. Maknanya dalam era tahun 85 masa tu kita dah guna teknologi komputer. Belajar dan selepas pada itu seorang graduate daripada Universiti Melaya, saudara Khalid, kita pinjam khusus. Minta dia internship dengan PAS 3 tahun. Dia adalah graduate komputer untuk membantu kita di Kelantan. Itu contoh bagaimana profesionalisme ini memberi satu gerak saraf dalam memperkasa gerak kerja pentadbiran dan pengurusan dalam pendekatan pilihan. Dan dari sudut strategi, selepas saya dilantik sebagai Setiausaha Jentera Pilihan tahun 89, saya resmi 89, 87 tu saya Setiausaha Bilik Gerakan. Saya buat approach khusus kepada rakan-rakan di UiTM untuk mereka ini hadir secara senyap belakang tabir sebab tak berani secara bising dan depan tabir, untuk mereka memberi pendedahan ilmu pengurusan strategik dalam menguruskan jentera parti. Jadi nama-nama itu saya masih ingat. Sekarang ni seorang Hanapi nak pencing dah di UiTM Tawau. Kemudian saudara Wan Hasnuddin, satu lagi seorang sekarang ni dah dapat profesor, saya tak ingat nama. Jadi mereka bertiga ini adalah rakan semasa di universiti, dan bila mereka pensyarah, mereka contribute ilmu pengurusan strategik. Dan saya sesuaikan dengan pendekatan PAS. Saya buat satu kursus dalaman untuk jentera parti. Dan mulai selepas kita menang tahun 90, pertama kali PAS mewujudkan persidangan SUSU, persidangan Setiausaha Kelantan, dan kita masukkan satu silibus khusus bagaimana pengurusan strategik dalam pendekatan parti. Itu berlaku tahun 91. Jadi berdasar pada gerakan itulah kita menyusun beberapa modul-modul khusus, dan daripada modul itulah kita bergerak bagaimana untuk kita touching dengan masyarakat dalam pendekatan yang lebih formal, yang berasas pada ilmu akademik. Apabila kita buat penyusunan begitu, maka di sana kita masukkan dalam jentera pilihan raya portfolio NGO, kemudian portfolio hubungan antara kaum. Kerana kita melihat nilai menang itu tidak mungkin boleh berlaku kalau di kalangan kelompok kita saja, mesti berlaku daripada sokongan kelompok luar. Jadi sebab itu rasional kepada pembentukan portfolio itu dibuat sebegitu rupa. Jadi daripada situlah kita lihat apabila PAS awalnya memperkenalkan pendekatan yang bersifat pembinaan jaringan, dan pembinaan jaringan ini semakin penting lagi apabila berlakunya reformasi atas isu Anwar, apabila arwah Ustaz Fadil Noor buat satu pemufakatan gerak, dan daripada situ PAS semakin melebar jaringannya, dan betul-betul yang menyumbang kepada pelebaran jaringan ini adalah NGO. Betul-betul, sebab gabungan gerak itu adalah sebenarnya gabungan di antara parti politik dan NGO. Dan dalam ilmu civil society atau dalam ilmu pendekatan masyarakat sivil, peranan NGO itu disebut sebagai kuasa ketiga ataupun the third force, yang boleh merungkai banyak isu-isu yang tersirat, yang tidak dapat digali secara khusus oleh organisasi-organisasi politik seperti PAS ini sendiri. Sebab itulah sekarang ini kita lihat PAS mesra NGO dalam pelbagai perkara, dan keputusan pilihan raya 2008 menterjemahkan bahawa komitmen NGO bersama dengan PAS melalui gerakan bersih, dan juga mari kepada pilihan raya 2013 baru ni pun, kalau pengalaman secara khusus kami di Kelantan adalah olaknya menurun tahun 2013 baru. Tetapi disebabkan oleh pendekatan yang luar daripada biasa kita buat, kita uruskan kepentingan pengundi luar itu melalui NGO, khususnya Perakan dan seangkatan dengannya, maka sokongan itu kita dapat pertahankan.
tetapi kemerosotan juga berlaku sebanyak 3% daripada dulu yang adalah 58% average turun 55%. Itu satu bacaan dan practicality yang terkesan daripada bagaimana PAS telah bergerak dengan jaringan-jaringan yang begitu melebar, khusus menerusi pelbagai NGO yang mesra PAS. Dan akhir sekali saya nak sebutkan di sini adalah bagaimana Kelantan dalam momentum nasional, politik nasional hari ini, dengan kanun jenayah syariah yang insya-Allah Dr. Fadli boleh buat satu April khusus pada sesi pengulasan nanti, telah mencorakkan persepsi politik secara nasional dan mungkin secara internasional apabila Kelantan sendiri dengan keputusan-keputusan yang bersifat ijtihadiyah daripada pemimpin yang dipertikaikan, setengah orang kata semua PAS ni, semua parti politik nak buat keputusan mesti melalui majoriti. Bagi saya itu bukan sifat gerakan Islam. Sebab sifat gerakan Islam, kepimpinan mempunyai kuasa tersendiri untuk memutus masa depan jemaah sendiri sebagaimana dimodelkan oleh Ustaz Fadil sendiri dalam kes reformasi, dan yang terbaru ni dimodelkan sendiri oleh Datuk Seri Tuan Guru Presiden bila bawa usul private member bill ke parlimen itu adalah tidak melalui proses majoriti dalam parti. Itu adalah satu pendekatan yang memang perlu bagi sebuah jemaah. Jadi bila begitu keadaannya, bagi saya dan konsensus yang harus ada di kalangan kepimpinan PAS, khususnya pihak PAS Pusat, harus menghormati nilai keputusan yang bersifat ijtihadiyah ini bagi kita meletakkan gerakan Islam terus relevan. Jadi kanun jenayah syariah dalam persepsi politik nasional hari ini yang dimula di Kelantan itu insya-Allah akan meletak PAS sentiasa dalam nota sejarah politik negara insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Wanik Wan Yusof di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Profesor Dr. Anwar, terima kasih. Siapa? Tak berasa. Saya boleh membayangkan sekiranya apakah akan berlaku kepada gerak kerja para profesional sekiranya tanpa bimbingan ulama. Saya boleh suka untuk berkongsi satu pengalaman di sini semasa pihak ilmuwan diberi tanggungjawab untuk meletakkan atau mereka satu sistem pengurusan projek strategik. Kita buat persiapan yang rapi, kita pergi ke JKA 10, kita buat pembentangan kepada harian negeri. Rasanya dari segi bahan yang kita buat untuk membentangkan pembentangan tersebut, rasanya buat kemah dah. Orang putih kata watertight. Rasanya kemah dah. Tapi bila kita membentangkan kepada harian yang diketuai oleh almarhum Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz pada waktu itu, ada satu soalan yang mana Tuan Guru sebut di sebalik watertight presentation that we have prepared, dia tanya satu soalan kita tak boleh nak jawab juga. Buat projek, KPI-nya begini, pembangunannya begini, tapi siapa nak measure KPI untuk iman? Ada tak disebut measure KPI untuk iman? Macam mana nak measure iman? Pembangunan sepatutnya menambahkan keimanan manusia dan ketakwaan manusia. Macam mana kita nak measure iman meningkat dan takwa meningkat? Jadi di sebalik kita siapkan presentation yang begitu watertight itu, kita tak boleh nak jawab soalan dia. Menunjukkan bahawa sekiranya kalau tanpa bimbingan yang sebenarnya yang dihuraikan oleh saudara Dr. Wanik tadi, maka saya tak boleh nak bayangkan betapa tidak terpandunya gerak kerja profesional ke arah untuk menaikkan Islam di Malaysia dan juga di dunia ini. Jadi untuk pembentangan yang terakhir, kita jemput historian kita untuk membentangkan dari segi perspektif sejarah bagaimanakah PAS memobilisasi profesional ke arah untuk kerja dakwah dan juga politik di Malaysia. Kita jemput yang kita raikan Saudara Muhammad Fazli Ghani untuk memberikan pembentangan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang saya hormati saudara Mazli selaku pengurusi sesi ini, Al-Fadhil kedua-dua ahli panel, sahabat saya Dr. Wanik dan juga Dr. Samsuri, yang saya berjumpa semula pagi ini, saudara E yang lama tak jumpa. Saya pun hairan nampak dia di sini. Tuan-tuan sekalian, saya sebenarnya masih nervous lagi nak cakap depan profesional kan. Sebab orang semua kata profesional ni hebat, lebih hebat daripada ulama. Dan saya datang pagi ni dengan berselipar dan tidak memakai kod seperti Profesor Badli. Kerana saya cuba memberikan satu konotasi baru tentang takrif profesional sebagaimana disebut oleh Prof. Khazani tadi. Sebenarnya takrif kita profesional berkasut dan berkod itu adalah takrif barat. Dan saya rasa gembira sebab ada seorang sahabat yang berkopiah seperti saya, baju color macam saya, dan dia pakai selipar macam saya juga. Saudara Fadhil, AJK PAS cawangan saya, yang seorang yang profesional dalam bidang IT dan hadir bersama-sama kita pada ini. Sahabat-sahabat semua, saya diberi satu tajuk untuk bercakap tentang sejarah yang sepatutnya kita mulakan dulu sebagai background kepada perbincangan yang lain, tapi diletakkan tempat terakhir. Itulah nilai profesional. Sebab biasa kita bincang, kita bagi background sejarah dulu supaya perbincangan kita berlandas dengan pengalaman. Sebab kita naik kereta walaupun pergi ke depan, memang tengok cermin pandang belakang. Kan? Jadi saya akan perkatakan sedikit saja dalam masa yang ringkas ini dalam sejarah PAS, pengalaman PAS selama 60 tahun, integrasi di antara ulama dan juga profesional dalam mengendalikan PAS daripada sebuah organisasi yang kecil, kebetulan pun tubuh di bagan tuan kecil, kemudian menjadi sebuah parti yang paling berpengaruh dan dilihat sebagai paling berpotensi untuk mengambil alih negara kita. Kalau kita perhatikan dari segi sejarah, sebenarnya PAS ini ialah sebuah parti yang memang ditubuhkan oleh para ulama pada tahun 1991, tetapi golongan profesional telah memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan PAS semenjak awal. Kalau saya sebut nama-nama besar dalam negara kita, rupa-rupanya mereka ni adalah pendokong-pendokong utama PAS. Misalnya kalau dalam PAS, dalam kepimpinan biasa disebut profesional yang awal, Dr. Haji Abbas. Dr. Haji Abbas alias Presiden PAS yang kedua. Dia dah jadi timbalan Presiden PAS dalam mesyuarat agung PAS kali yang kedua, dah jadi timbalan Presiden PAS. Tapi sebenarnya di sebalik itu, nama-nama seperti Profesor Ahmad Ibrahim, ini bekas AJK PAS Pusat dulu, yang saya tak perlu perkenalkan dia, semua kenal. Aminuddin Baki, Profesor Ungku Umar, ataupun di kalangan doktor seperti Dr. Pandak Ahmad. Pandak Ahmad ni antara salah seorang orang Melayu yang terawal menjadi doktor di negara kita. Dia adalah bendahari Dewan Ulama PAS Pusat tahun 60-an dulu. Kerana hubungan simbiosis antara ulama dan profesional telah meletakkan PAS ini dalam satu situasi yang memiliki kekuatan yang tidak timbul tentang pemisahan antara ulama dengan profesional. Kerana itulah sebenarnya dari segi sejarah, ulama dan profesional ni tidak dipisahkan sebagaimana disebut oleh Dr. siapa dia? Suhaini kan? Dr. Suhaini tadi. Dan
sebagaimana kita tahu dalam sejarah, usaha untuk memisahkan ulama dan profesional ni ialah teori yang dikemukakan oleh Sunat Hongronji dalam di Aceh je. Sebagai satu approach Belanda untuk meruntuhkan keseluruhan organisasi kerajaan Aceh yang telah diperangi oleh Belanda lebih 300 tahun. Bila dipisahkan saja ulama dan profesional, Aceh tu runtuh tak sampai 10 tahun. Dah tak bangkit-bangkit sampai hari ini. 300 tahun mereka berperang, Aceh tak boleh dikalahkan. Bila dipisahkan ulama daripada pentadbiran, dulu istilah Aceh tu ulama dan ulu balang. Ulu balang tu makna profesional lah. Jentera pentadbiran kerajaan yang bukan di kalangan ulama, yang menjadi front line kerajaan, bukan ulama, dipanggil ulu balang. Dipisahkan. Termasuk juga memisahkan ulama daripada masyarakat. Idea yang disebut tadi kan, ulama yang tak turun ke masyarakat. Itu juga ada dalam teori Hongronji, yang memang dengan sebab itulah dalam masa singkat runtuh semua sekali kerajaan Aceh. Dari ini Aceh tu tidak dikenali kalau tidak kerana tsunami. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu dalam kajian-kajian yang dibuat oleh sarjana-sarjana mengatakan kebangkitan PAS ini bermula daripada era kepimpinan Dr. Bondan Al-Hilmi. Dr. Bondan ni masuk PAS dan memimpin PAS mulai akhir tahun 56 sampai beliau kena SA tahun 65, kemudian meninggal tahun 69. Dan itulah zaman yang disebut sebagai kemuncak kebangkitan PAS, iaitu batang tubuh Dr. Bondan sendiri itulah gabungan ulama dan profesional. Dr. Bondan dia belajar dalam bidang agama daripada pondok sehingga dia mendapat PhD dalam bidang psikologi Islam. Kemudian dia juga mempelajari bidang profesional perubatan homeopati daripada first degree sampai PhD di Kanada. Dan kekuatan yang dia ada ialah menggabungkan kekuatan profesional yang dipandu oleh ilmu agama. Dan sebagaimana kita tahu, Dr. Bondan satu masa direkodkan sebagai tokoh kaum muda. Yang kita pernah dengar dia berdebat di Kota Baru isu jilatan anjing. Isu kaum muda. Tapi kerana latar belakang ilmu dia dan keterbukaan dia, dia diterima oleh semua kaum muda dan disenangi oleh ulama-ulama pondok. Walhal pada zaman dia, ulama pondok dengan kaum muda ni memang ular dengan bulu. Dia tak boleh bertemu. Kan? Jadi zaman itulah yang disebut sebagai zaman kemuncak kebangkitan PAS. Cuma kalau kita lihat sejarah, ada zaman-zaman tertentu selepas zaman Dr. Bondan ada konflik yang berpanjangan sampai hari ini, tapi konflik tu lahir dalam bentuk yang berbeza-beza. Misalnya tahun 69 bila berlaku 13 Mei. Satu polisi baru kerajaan ialah menghantar orang-orang Melayu belajar bidang profesional di Eropah, di UK. Sehingga akhirnya orang yang terlibat dengan gerakan Islam di Malaysia ni berpecah di UK tu, ada yang menjadi IRC, ada jadi Voice of Islam. Kerana background tarbiyah mereka yang berbeza. Dan bila balik ke Malaysia, faktor ini memang mempengaruhi hubungan ulama dan profesional era 80-an, 90-an, bahkan sampai hari ini. Satu. Yang kedua, tahun 70-an ni kita lihat ada satu peristiwa yang diwarnai oleh pertembungan ini juga, bila golongan intelek, masa tu ia tak istilahkan profesional, intelek. Pelajar-pelajar Melayu yang graduan daripada universiti-universiti kontribut dengan PAS. Berbanding dengan sebelum ni, sekolah pondok, ulama-ulama, tok-tok guru yang tidak mempunyai latar belakang, kita kata graduan lah. Maka kelompok mereka ni dipanggil kelompok intelek. Ada kalangan mereka ni yang berlegar di sekitar Datuk Asri. Kebetulan anak saudara Datuk Asri ada kat sini. Nama-nama macam Zahari Awang, Wamanan, Wa Ismail,
Jack. Ini nama-nama yang dikaitkan dengan gerakan yang menjadikan Datuk Asri itu terpisah daripada ulama-ulama. Yang akhirnya menyebabkan bertembung Datuk Asri dengan ulama sehingga tercetus kepada ulama tahun 82. Memang kalau kita tanya orang tua-tua, orang lama-lama dah lepas, antara faktor yang menyebabkan Datuk Asri jadi terpinggir daripada arus perdana politik PAS ialah kerana peranan seperti ini. Sedangkan Datuk Asri itu sendiri secara personal orang yang bukan senang nak dipengaruhi. Tak kecuali orang yang memang jadi inner circle dia. Tahun 80-an kita tahu sistem tarbiyah PAS ni pasrah pada golongan profesional. PAS pun serah urusan tarbiyah ni pada ARC sebagai satu langkah untuk menjalinkan hubungan gerakan ni antara Islam antara ulama dengan bukan ulama. Kita tahu ketua tarbiyah tu untuk jadi. Tapi memang kita tak boleh nafi bahawa nama-nama seperti Ustaz Ali Osman, Sa'di Sungit dan beberapa nama lagi yang sebenarnya mereka berada di barisan depan program-program tarbiyah PAS tahun 80-an. Dan di situ sebenarnya kepercayaan yang diberikan oleh ulama-ulama kepada golongan profesional yang belajar di UK dan menerima tarbiyah daripada ikhwan muslimin sebagaimana mereka dakwa dikhianati. Sebab itulah dalam history baggage PAS sampai hari ini pun masih ramai orang yang merasa ragu-ragu. Merasa bimbang kerana pengalaman. Ini history baggage. Kerana sekarang ni orang yang sama tu sekarang bukan sahaja berada semula, tetapi mengkhianati sekali lagi. Ini walaupun kita rasa tak payah ungkit lah benda lama. Kan? Tapi memang kita berjalan ke depan tu terpaksa tengok apa yang berlaku di belakang. Dan Quran pun memang bila menyebut pasal nasib kita di hadapan, diceritakan pengalaman orang yang lama-lama tu bagaimana. Sampai 1000 ayat bercerita tentang pengalaman manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam konteks ini, kalau kita lihat sebenarnya selepas tahun 88, selepas satu proses pembersihan yang berlaku kerana pengalaman pengkhianatan ni, kalau kita masih ingat lagi dulu, PAS pernah mengangkat satu tema bertekad membulatkan jamaah. Antara sebabnya kerana berlaku satu gerakan, bukan semua profesional, tapi sekelompok profesional yang menikam PAS dari belakang. Yang mewujudkan lebih banyak perahu-perahu dalam sebuah kapal yang besar. Dan bila PAS membersihkan organisasi dia daripada pengaruh-pengaruh luar, PAS telah menggunakan Dewan Pemuda untuk memberikan tempat yang sangat luas kepada golongan profesional yang memang menerima tarbiyah pure daripada PAS jadi bekerja untuk PAS. Misalnya kalau kita ingat dulu pemuda tahun 1992 ditubuhkan IPS, Institute of Policy Study, untuk gunakan kemahiran yang ada pada golongan profesional untuk menyumbang pemikiran. Kemudian untuk menggerakkan pemuda profesional muda yang terawal antara unit Guaman Muda. Masa tu saudara Hanifah jadi bos dia. Hanifah Maidin. Kenal? Abang dia sebenarnya. Kemudian kita pernah tubuhkan jabatan kerajaan dan swasta. Jabatan kaki tangan akademik. KOSIS. Kelab Infocom. Saudara Sahimi mungkin ingat. Kelab Infocom. Ini semualah platform-platform yang dibuka oleh PAS seluas-luasnya supaya setiap kemahiran golongan profesional boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Islam berganding dengan para ulama. Kita tahu memang kerja-kerja dakwah yang khusus tarbiyah, penerangan-penerangan tak agama itu dah diambil oleh para ulama. Tapi support group
yang akan menyokong program-program dakwah, program-program tarbiyah, pengukuhan sekretariat, pengukuhan organisasi parti. Bahkan ulama-ulama golongan profesional tahun 90-an, mereka muncul dengan membawa gagasan-gagasan pengurusan baru. Sehingga ada istilah yang PAS pernah guna, pengurusan bermunazamah. Dengan TQM-nya, management by objective dan sebagainya. Kemudian arwah Ustaz Fadil melihat perkembangan ni adalah perkembangan yang baik dan digagaskan satu konsep mengintelektualkan ulama, mengulamakan intelektual. Supaya hubungan dua hala, ulama dan profesional ini tidak terpisah. Tetapi hakikat yang kita lalui, perbincangan kita sesi yang pertama tadi, masing-masing memberikan definisi dan juga takrif-takrif yang berteori di kertas. Konotasi sebenar dalam pahaman ahli-ahli PAS sejak daripada dulu sampai sekarang, bahawa profesional ni yang bukan ulama. Ahli-ahli yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing yang bukan ulama tu nama dia profesional. Yang pakar dalam bidang agama ni ulama. Itu konotasi yang kita sama-sama faham. Walaupun tadi Profesor Khazani cuba mengelirukan kita dengan takrif yang baru. Saya rasa tahun 1990-an ialah zaman yang paling harmoni dalam hubungan antara ulama dan profesional, yang mana dengan sebab itu lonjakan-lonjakan yang besar boleh dibuat oleh PAS dalam pencapaian politik dia. Zaman yang paling harmoni. Tak ada orang nak soal. Tapi bila orang start soal? Selepas 98. Tragedi 1998 itu memang memberi kesan sangat besar dalam hubungan ulama dan profesional. Saya masih ingat tahun 1999 pemilihan. Orang bercakap. Pandai speaking dengan tak pandai speaking. Kemudian dia bertukar menjadi ulama dengan profesional. Akhir sekali jadi Erdogan dengan Erbakan. Dia hanya satu pergerakan yang mengubah istilah-istilah. Tapi sebenarnya dia gambaran bahawa ada konflik antara ulama dengan bukan ulama, yang kalau kita lihat dari sudut sains politik, oleh kerana ulama ni dia sudah ditabalkan dengan kepimpinan dia, bila-bila masa pun orang berkuasa, dia akan mencari jalan mempertahankan kuasa dia. Yang menjadi ancaman ialah orang yang nakkan kuasa, dia akan mencari jalan bagaimana untuk dia merobek kuasa orang yang berkuasa. Jadi dalam konteks ini, sepatutnya soal ulama profesional itu tidak menjadi isu yang besar, sehingga akhirnya kita terpaksa mentarifkan semula. Bila tengok sebenarnya ramai ulama profesional yang bersama sang ulama. Dan saya percaya sebahagian besar tuan-tuan yang datang dalam kongres hari ini ialah profesional yang nak menyatakan sokongan kepada ulama. Sehingga akhirnya kita terpaksa kata sebenarnya bukan ulama lawan profesional. Tapi ada satu fikrah baru yang berbeza didokong oleh dua kumpulan ini. Bukan atas sebab dia ulama atau sebab dia profesional. Yang ulama tu ada juga yang mereka mendokong pemikiran yang dilabelkan sebagai profesional. Dan ramai profesional mendokong pemikiran yang dilabel sebagai ulama. Saya nak istilahkan sebagai apa, saya pun tak tahu. Kan? Tapi itulah realiti sebenar. Yang realiti yang kita depan ni sekarang sebenarnya bukan pertembungan ulama dan profesional. Tetapi dua aliran yang bertentangan. Yang nampaknya semakin ekstrim ke kiri dan ke kanan. Tak mahu dia menjadi moderate untuk sama-sama bertemu di tengah. Jadi itulah saya kongsi pada dah jadi tengah hari, asal pagi, dah jadi tengah hari sekarang. Dan mudah-mudahan perkongsian saya yang dijanji tadi pukul 12.40 kan. Sekarang saya berhenti ngam-ngam 12.40. Profesional tak? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Fazli Ghani kerana telah membuktikan profesionalism dia dalam pembentangan beliau. Kita akan buka kepada sesi pengulas sekarang kepada dua pengulas yang juga has been
has been dirty their hands on the ground di dalam melaksanakan Islam dalam bentuk pengurusan operasi dan juga pentadbiran. Jadi mereka yang terlibat on the ground. Seorang bekas exco, seorang exco in the office. Jadi kita ada Dr. YB Dr. Halimah dan YB Datuk Dr. Fazli untuk memberikan pengulasan kepada pembentangan seperti sebentar tadi. Jadi tanpa melengahkan masa, ladies first ada. Ladies first. Jadi kita jemput yang berhormat Dr. Halimah Ali untuk memberikan ulasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi, kepada ahli panel dan rakan pengulas serta semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah pada hari ini masa kita pun tak banyak, jadi saya straight to the point. Memang itu cara saya lah masa di dalam profesionalnya. Antara banyak dalam masa. Pertama, saya kaitkan dengan sesi pertama tu juga. Topiknya tadi, Islam, profesionalisme dan penyelesaian. Saya rasa semua kita di sini dan juga wujudnya sebuah gerakan namanya Parti Islam se-Malaysia ialah tujuannya untuk membawakan Islam ini sebagai Islam yang insya-Allah akan didaulatkan di muka bumi Malaysia ini. Dan Islam sebagai penyelesaian, the answer kepada masalah yang dihadapi oleh manusia, dan kita mahu ianya. Saya sangat teruja apabila Dr. Syamsuri membaca perlembagaan. Kerana saya baca juga. Dan ini menjadi rujukan saya apabila saya dilantik 24 bulan Mac 2008 sebagai Exco Kerajaan mewakili Parti Islam Malaysia PAS di dalam Kerajaan Selangor yang begitu majmuk, dan untuk menterjemahkan satu teori kepada satu praktikal PAS itu di dalam kerajaan, maka saya bawa perlembagaan ini dulu untuk rujuk, cuba hazam apa yang ada intisari dalam ini. Jadi saya nak lontarkan di sini semua yang telah dibentangkan oleh panelis dan sebagainya tadi, di antara satu polemik, satu isu, satu istilahnya konflik di antara profesional dan ulama. Saya nak lontar balik kepada kita sebagai satu apa yang tersebut tadi oleh panelis dan juga pengulas tadi. Di Malaysia ini, kita mahu Islam ini diangkat sebagai penyelesaian ataupun the solution. Mana parti politik yang terbaik, yang memang di dalam perlembagaannya telah ditulis terang dengan nyata, dasarnya ialah Islam, sudah tentulah Parti Islam Malaysia PAS. Jadi, saya rasa ini kita tidak ada pilihan, melainkan Parti Islam Malaysia PAS ini mengenal pasti, take the bulls by the horns, apa isu dan masalah yang menghindarkan, yang menghalangkan sampai sekarang ini kita masih tidak berada di puncak kuasa dan mengaturkan sistem pentadbiran di negara ini mengikut neraca Islam. Di antara isu yang dikembar-kemburkan, biasanya masa muktamar barulah hangat sikit, ulama dan profesional. Saya minta kita semua, khususnya pimpinan, Dr. Syamsuri orang kuat apa juga ni, Dr. Wan Nik pun dia orang kuat juga, insya-Allah ni kita nak identify, is it an issue? Adakah pertembungan di antara profesionalisme dan ulama, adakah ia isu? Kalau dia isu, besar ke kecil? Adakah ia satu masalah? Dan kalau dia betul-betul isu, apa sebenarnya punca? Take the bulls by the horns. Maknanya kita betul-betul secara objektif, secara profesional, analisakan apa sebenarnya punca. Extend ataupun dia punya spektrum yang menyebabkan masalah-masalah tersebut tadi. Adakah ianya hanya misperception atau apa? Bolehkah tidak yang dikatakan isu ini kita ambilkan tindakan supaya ia menjadi non-issue? Tadi Cik Fadli
Walaupun dia dikatakan paling last di apa kan, dia paling last, tapi apa yang disebut tadi adalah perkara yang sangat-sangat benar. Padahal benda itu bukan isu. Semua yang dia datang di sini, insya-Allah yang dikatakan profesional ini sudah tentunya mahu bersama dengan ulama, mahu Islam itu, mahu kepimpinan ulama itu. So, mana isu yang dikembar-kemborkan yang menghabiskan masa tumpuan dan menjadi satu faktor yang seolah-olah makin merenggangkan yang disebutkan tadi, yang menyebabkan Aceh jatuh selepas 300 tahun Belanda itu, menyebabkan Aceh itu tadi jatuh dan sampai sekarang ini tidak kembali. So, persoalan, adakah ini di antara sebab besar kenapa PAS ini masih tidak berada di puncak kejayaan, di mercu kejayaan? Is this the determining factor? Jadi saya rasa kita mesti berani untuk ambil dan mesti profesional, menggunakan profesionalisme kita untuk benar-benar bukan sweep issues at the carpet, bawah kapet, tetapi kita identify dan setiap daripada elemen itu, setiap daripada masalah itu kita betul-betul tanggani secara hands on, secara direct. Yang keduanya, saya suka apa yang disebutkan tadi oleh Cik Fadli, hubungan simbiosis ulama dan profesional. Saya rasa ini adalah faktor atau formula mujarab bagi PAS untuk menjadi parti paling dominan, paling berkuasa, yang insya-Allah boleh menterjemahkan apa yang kita mahu usahakan, yang kita mahu capai di dalam perlembagaan ini sebagai satu kuasa siasah yang insya-Allah akan membawa suara Islam ini dan membawa maqasid syariah ini sebagai satu yang insya-Allah akan diimplementasikan dalam negara kita ini. Dr. Wan Nik tadi sebagai orang politik yang berpengalaman dan sebagainya, apa yang disebutkan, saya nak sebutkan dia yang disebutkan ujung-ujung tadi mengenai bagaimana Kelantan dan PAS lah secara keseluruhannya memfokuskan kepada menggunakan third force atau suara ketiga, menggunakan civil society, menggunakan NGO dan menggunakan bukan Melayu, bukan apa yang biasa, untuk melonjakkan pencapaian PAS. Saya selaku bonda awal Dewan Himpunan Penyokong PAS adalah sedikit pengalaman di situ, di mana kita melihatkan dalam pengalaman saya sendiri, rupa-rupanya orang yang tak kenal PAS ini, daripada mereka Islamofobia yang telah diindoctrinatekan oleh UMNO Barisan Nasional, apabila mereka kenal kita, mereka kenal nilai-nilai yang mahu diperjuangkan oleh PAS, oleh Islam yang mahu diperjuangkan oleh PAS ini, mereka tahu kita ini okey. Ya, bukannya teroris, apa yang disebutkan oleh yang mulia Datuk Raja Idris tadi, bukan menyusahkan mereka, bukan menghilangkan budaya mereka. Alhamdulillah mereka akan menerima kita. So there is no issue yang bukan Melayu, bukan Islam tidak boleh menerima PAS, dan itu bukan faktor yang boleh menghalangkan kita PAS sebagai parti yang boleh insya-Allah menentukan polisi pemerintahan di dalam negara kita ini. Kalau kita ambil dia punya strateginya betul, insya-Allah dengan strategi capacity building, modal insan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Kelantan yang disebutkan oleh Dr. Wan Nik tadi, saya rasa kalau kita teruskan, kita perhebatkan dan kita menggunakan semua modal insan yang yang mempunyai pengalaman, kemahiran, ilmu dan sebagainya di semua pelusuk ini, insya-Allah dengan simbiosis ulama dan juga profesional ni, saya rasa sepatutnya kita boleh memecahkan satu fobia, satu ketakutan bahawa kita tidak boleh
menjadi parti politik yang dominan. Saya nak bawa satu apa lagi isu sebenarnya. Saya harapkan selepas muktamar kali ini sepatutnya, ataupun selepas hari ini sepatutnya, isu pertembungan yang bukan real, tetapi ianya satu yang direka-rekakan oleh orang luar daripada PAS, yang mahu melihat kehancuran PAS, yang tidak mahu PAS kuat, yang tidak mahu PAS dominan, yang tidak mahu PAS berada di Putrajaya, bahkan di dalam kerajaan-kerajaan negeri ini, termasuk di Kelantan, ialah bahawa ada pertembungan. Saya nak ingatkan kita semua ulama di dalam PAS ini buat kerja di dalam PAS ini untuk akhirat. Untuk akhirat. Dan untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ulama. Jadi profesional yang nak join PAS, yang disebut-sebut yang akan ambil risiko ni semua ni kan, yang tadi disebut-sebutkan ini, adakah kita sebagai orang yang masuk di dalam golongan profesional yang dikatakan sekarang ni, istilah yang pentakrifan semula oleh Prof Khazani itu satu hal lah. Tetapi yang dah ada wujud ini, adakah golongan profesional yang wujud ini tidak mahu masuk syurga? Adakah mereka menyumbang dalam PAS, berada dalam gerakan ini dan masuk neraka? Itu persoalannya. Sudah tentu tidak. Jadi saya rasa there is a common point yang mesti diambil oleh PAS, supaya insya-Allah niat jahat, strategi orang mahu memisahkan dan menggelarkan kita sebagai parasit ke apa benda semuanya, sehingga orang profesional mula nak jauh daripada golongan ulama, last dia tinggal bye-bye kepada PAS, dan akhirnya akan melemahkan PAS dan menimbulkan fitnah yang pelbagai dalam PAS itu sendiri. Jadi saya yakin sekiranya pimpinan kita duduk benar-benar berani take the bulls by the horns, itu saya sebutkan lagi, betul-betul analisa apa masalahnya. Saya yakin dan percaya kalau benda ini kita boleh bawa kepada semua ulama, semua golongan profesional, sepatutnya mereka akan bersama bersinergi, berkolaborasi secara sinergistik untuk memperkuatkan PAS, sehingga PAS ini boleh menjadi penaung, menjadi dahan yang boleh berpaut semua rakyat di dalam negara ini, sama ada yang Muslim maupun yang bukan Islam, sama ada Melayu maupun orang bukan Melayu, sama ada dalam swasta maupun di dalam kerajaan, sama ada di pantai timur maupun di pantai barat, sama ada di luar bandar maupun di bandar raya, termasuk Putrajaya. Jadi insya-Allah saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penganjur kerana berani, ini di antara part of taking the bulls by the horns, untuk mengetengahkan satu persoalan yang kita mesti handle direct, bukan kita tutup-tutup dan kita kembalikan dia punya perception di atas landasan yang sebenarnya. Jadi sejarah yang disebutkan tadi, saya mau ketengahkan apa yang disebutkan oleh Cik Fadli. Hubungan simbiosis mesti diusahakan, mesti distrategikan dan mesti diperhebatkan, mesti dijayakan oleh PAS. Barulah PAS sebagai Parti Islam Malaysia, Malaysia ini boleh membawa suara Islam ini, menjadikan suara yang insya-Allah akan dipandang wibawanya oleh semua pihak, sama ada lawan ataupun kawan, sama ada di luar tahaluf maupun di dalam tahaluf. Kita sendiri berupaya within our circle of influence, insya-Allah kita boleh mampu. Dan akhir sekali, saya nak ingatkan sekali lagi, kita punya ahli ni hampir 1 juta. Kepelbagaian 1.3 juta daripada lebih kurang hampir 30 juta. 1.3 juta sudah tentu ada variasi, kepelbagaian, latar belakang dan sebagainya tadi. Dan ini adalah aset paling penting bagi PAS.
paling penting bagi PAS. Jadi sekiranya kita boleh mengoptimalkan potensi sedia ada, tacit knowledge, pengalaman, ilmu, kemahiran, profesionalisme, semua bidang across the board, spektrum yang sudah wujud di dalam PAS ini. InsyaAllah tidak ada sebab, tidak ada alasan kenapa PAS tidak boleh mengalahkan UMNO Barisan Nasional menjadi satu parti yang insya-Allah akan menjadi tulang belakang di dalam pemerintahan kerajaan Malaysia ini. Jadi it's up to us, kepada kita. Jadi kita sebagai golongan profesional jangan terpinggir, jangan kecil hati dengan jangan tenggelam dengan isu-isu yang telah ditimbulkan, disengajakan oleh pihak-pihak yang mahu menghancurkan kita. We go straight forward, fast forward, futuristic, insya-Allah Islam akan menang, insya-Allah Bapak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi dan juga ahli-ahli panel sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan juga mengucapkan tahniah kepada semua ahli panel yang membentangkan secara jelas. Sebenarnya bagi saya konsep dan juga amalannya sudah pun jelas berhubung dengan apa itu profesional, ulama dan peranan golongan profesional dan ulama ya dalam Parti Islam se-Malaysia khususnya. Dan rupa-rupanya untuk sesi yang kedua ni baru timbul istilah Parti Islam se-Malaysia PAS. Pagi tadi Dr. Amran masih lagi tercari-cari apa sebenarnya ya hujung pangkal perbincangan kita ya. Oleh kerana ini sudah jelas, maka saya ingin melontarkan satu soalan ya. Kalau tidak kerana dasar PAS yang jelas dalam perlembagaan dan juga kalaulah tidak kerana kepimpinan ulama, apa bezanya antara kita dengan UMNO? Ya, itu satu persoalan yang kita mesti soal diri kita, khususnya dalam pertembungan yang ada pada hari ini, ya pertembungan antara approach kita dengan masyarakat dan engage kita dengan falsafah perjuangan kita daripada asal sebelum daripada kemerdekaan lagi. Ya. Saya teringat seorang pimpinan di HPP daripada kaum India, kepimpinan tertinggi di HPP, bukan Islam. Dia kata kalaulah tidak kerana ulama, saya tak akan sokong PAS. Dia kata lebih baik saya bersama dengan MIC. Ya, itu satu yang jelas lah bagi kita. Ya. Jadi hari ini, tuan-tuan semua, kenapa kita perlu bincang persoalan ini? Persoalan antara adakah ulama ataupun profesional yang patut memimpin PAS. Sedangkan kita sudah pun selesai isu ini sudah lama. Sebagaimana kata Encik Fadli tadi, bahawa dalam PAS sebenarnya isu ini tidak timbul langsung. Daripada dulu lagi kita memang dipimpin oleh para ulama dan disokong secara kuat oleh golongan profesional. Ya, kenapa hari ini terkial-kial cuba menyolongkarkan balik identiti diri kita sendiri? Siapa kita dan siapa parti kita? Siapa yang harus menjadi pemimpin dan sebagainya? Ya. Dalam hal ini, ya, kita juga kena accept the fact that PAS tidak akan berada di tahap ini tanpa golongan profesional. Sebab itulah simbiosis ini mesti kita jaga dan mesti kita kena pertahankan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, persoalan kenapa kita perlu cari identiti kita, golongan antara PAS dan juga ulama dan juga profesional, sedangkan kita sudah pun praktis dalam zaman moden ini di Kelantan. Semenjak 25 tahun yang lalu kita memerintah Kelantan dengan gabungan antara ulama dan juga profesional. Ulamanya berada di atas dan disokong oleh golongan-golongan profesional. Kalau kita lihat dalam susunan kerajaan negeri Kelantan itu sendiri, sebagaimana yang ada pada sesi yang lepas, saya terlibat dalam sesi yang lepas ya, dan saya juga terlibat dalam sesi ini. Yang memimpin PAS itu, yang daripada pendidikan agama secara langsung, ya, hanyalah 2-3 orang. Selebihnya, daripada 11 orang itu adalah daripada golongan profesional.
Tetapi walaupun mereka golongan profesional, mereka ada latar belakang pendidikan agama sebab daripada sekolah Yayasan Islam Kelantan contohnya. Ada di antara kami yang peguam, ada di antara kami yang doktor perubatan, doktor mata, ada antara kami yang pegawai tinggi dalam tentera dan sebagainya. Ini adalah satu simbiosis yang sangat baik yang kita perlu ketengahkan kepada masyarakat. Walau bagaimanapun, ya, masalah ini tidak akan selesai tanpa ada penyelesaian terhadap sistem pendidikan. Kita kembali kepada asal masalah kita yang mana kita masih ada lagi soal profesional dan ulama selagi mana sistem pendidikan kita yang kita warisi daripada penjajah British ini ada, maka selagi itulah ada dikotomi antara ulama dan juga golongan profesional. Sebab itulah apabila kita memerintah Kelantan, apa yang kita cuba buktikan, kita letak Tok Guru di atas, dan Tok Guru ini adalah leader. Dia bukan sahaja manager, dia leader. Dan kejayaan Tok Guru yang diyakini sampai hari ini, kagungi sampai hari ini, itu adalah kerana sumbangan profesional ini. Dan golongan profesional ini tidak pernah ada dalam pemikiran mereka untuk menggugat keadaan dan juga kedudukan Tuan Guru itu. Ya, apa yang kita buat di Kelantan mula-mula sekali adalah cuba memecahkan kebuntuan itu. Ya, kita tidak boleh mengubah sistem pendidikan yang ada hari ini secara langsung. Ya, mainstream education kita tidak boleh ubah. Tetapi apa yang kita buatnya adalah sebagai contohnya, ya, kita telah mendirikan Ma'had Tahfiz Sains. Daripada Ma'had Tahfiz Sains inilah kita dapat melahirkan golongan profesional yang hafaz Al-Quran. Kita ada hari ini lawyer sebagai contohnya. Lawyer yang hafiz. Kita ada doktor yang hafiz dan sebagainya. Ini apa yang kita buat dalam PAS. Sumbangan yang terbesar yang Kelantan buat kepada perjuangan Islam di Malaysia pada hari ini. Dan kemudiannya, Tok Guru itu sendiri, sebagaimana kata Dr. Nik tadi, Dr. Wan Nik tadi, meletakkan asas yang kukuh membangun bersama Islam dengan 3 dasarnya. Iaitulah ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Ubudiyah, mas'uliyah dan itqan ini adalah sebenarnya terjemahan konsep profesionalisme dalam Islam. Bukannya profesionalisme yang kita ambil daripada barat, tidak. Tetapi secara Islam yang kita cuba gagaskan dan diamalkan di Kelantan. Bagi saya, ya, PAS telah dapat membuktikan kepada masyarakat. PAS Kelantan telah dapat membuktikan kepada masyarakat. Dan kita kena akui hakikat. Sebagaimana kata Dr. Wani tadi, sumbangan PAS yang terbesar kepada masyarakat Malaysia adalah dengan tertubuhnya kerajaan PAS Kelantan. Kenapa? Kerana kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat yang ada pada hari ini, sama ada di Pulau Pinang, pernah ada di Perak, pernah ada di Kedah, pernah ada di Terengganu, dan sekarang ini masih ada di Selangor, terhutang budi yang amat sangat kepada Kelantan. Kepada PAS khususnya dan kepada kepimpinan ulama khususnya. Kerana apa? Kerana kejayaan PAS memerintah Kelantan itu telah dapat membuka minda rakyat. Dalam masa yang sama telah dapat meruntuhkan satu khurafat yang Ustaz Fadil sebut. Khurafat yang ada dalam masyarakat Melayu hanya UMNO yang mampu memerintah Malaysia. Sama ada baik ataupun buruknya UMNO ini, kita tidak ada parti lain yang dapat memerintah. Tetapi apabila PAS memerintah Kelantan dan kita dapat membuat perubahan di Kelantan dengan cara Islam yang kita bawa, maka masyarakat mengatakan, beranggapan, masyarakat yakin bahawa rupanya ada parti lain yang mampu memerintah lebih baik daripada UMNO. Sebab itulah mereka mampu melakukan perubahan di Perak, melakukan perubahan di Pulau Pinang, di Selangor, di Terengganu dan juga di Kedah. Itu, ya. Itu sumbangan yang PAS. Jangan nafikan soal ini. Ya, itu bagi saya adalah kejayaan PAS atas hasil kepimpinan ulamanya. Dan yang kedua, saya tertarik dengan ungkapan bahawa PAS ini, realiti adalah PAS ini adalah satu jemaah Islam, harakat Islam, bukan hanya parti politik. Ini terkandung kemas dalam perlembagaan kita. PAS adalah harakat Islam. Dan kerja harakat Islam ini adalah membaiki masyarakat daripada akar dan umbi. Kerana apabila akar dan umbi itu rosak, maka dia akan membuahkan racun-racun dalam masyarakat. Rasuah, penyelewengan kuasa, penindasan dalam semua perkara. Ini adalah racun disebabkan oleh rosaknya akar, rosaknya tunjang dan juga akar. Dan ini yang PAS cuba nak memperbaikinya daripada asas itu lagi sebagai sebuah gerakan Islam. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih.
Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Bumi yang baik itulah bumi yang hanya dapat membuahkan hasil yang baik, yang manis, yang memberi kepuasan kepada masyarakat. Tetapi kalau bumi itu adalah bumi yang rosak, bumi yang bercandu, beracun, maka yang akan dihasilkan adalah buah-buah yang masam, buah-buah yang pahit, berduri dan beracun. Itu PAS sebuah parti Islam. Dalam masa yang sama, PAS buat engagement dengan PAS bukannya hendak buang daun-daun yang rosak sahaja tetapi dalam masa yang sama PAS menanggapi isu semasa secara Islam. Inilah pentingnya gabungan antara Islam dan profesionalisme, golongan-golongan profesional dalam PAS. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, jadi bagi saya adalah isunya adalah amat penting sekali untuk kita kembali kepada dasar PAS itu sendiri. PAS sebagai sebuah gerakan Islam, jangan kita terpengaruh dengan PAS sebagai hanya sebuah parti politik, kerana parti politik ini gerakannya hanyalah untuk memenangi isu-isu semasa. Tetapi PAS jauh lebih daripada itu. Kalau kita hanya beranggapan bahawa PAS adalah sebuah parti politik, maka kita akan celaru dengan politicking dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk Dr. Fazli di atas ulasan beliau tadi. Kita dah overshoot timing by 5 minutes ni. Sekarang ni kita sepatutnya berhenti. Sesi yang seterusnya sepatutnya start pukul 1. Okey. 5 minit. 5 minit ni Prof, cakap sikit Prof. 3 minit, okey. Sebelum saya bagi rumusan, nak bagi seorang wakil, tolong bincang siapa? Okey Prof, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pejuang-pejuang Islam yang ada bersama-sama kita, insyaAllah, dan seterusnya para ulama sekalian. Saya ingin membawa makna politik itu sendiri. Kalau kita tengok makna politik yang sentiasa berubah di dalam dictionary, makna politik yang mula diintroduce ataupun dikemukakan oleh Aristotle lebih kurang 2000 tahun lebih, 2300 tahun dahulu. Politik adalah sesuatu proses memenangi pemerintahan sebuah daerah ataupun kuasa dengan meletakkan falsafah kepercayaannya di atas. Jadi kalau kita tengok dictionary pada awal 1900 dulu, makna politik nombor 1 dia prudential. Makna prudential adalah meletak sesuatu nilai pada tempat yang sebenarnya. Itu makna politik. Jadi dalam tahun 1960-an tertimbullah politik yang ingin memerintah sebuah negara secara Islam. Ada politik yang ingin memerintah negara secara komunis. Ada yang secara sosialis. Cumanya yang pelik sikit, politik Barisan Nasional, saya tak tahu dia nak memerintah dengan cara apa. Tapi daripada kajian kita, dia memerintah negara secara demokrasi kapitalis sekular. Itu yang pada apa penelitian saya. Tapi demokrasi pada peringkat awal daripada Aristotle dulu, orang perempuan dia tak boleh mengundi. Dan pada peringkat 60-an pun politik bagi di Britain, orang-orang yang graduate daripada top university, undian dia dikira double. Kalau dia undi 1, dikira 2. Itu politik masa itu. Tapi amat menakutkan kita, politik telah berubah makna prudential telah jadi nombor 3. Saudara boleh Google sekarang. Sama ada dalam Oxford ataupun Webster Dictionary, prudential telah menjadi nombor 3, ataupun meletakkan nilai pada tempat sebenarnya telah menjadi nombor 3, manakala nombor 1, nombor 2 adalah memenangi pilihan raya sahaja. Jadi ada puak-puak
yang mengikut trend definisi antarabangsa yang memang telah dibuat oleh orientalis, Yahudi dan Nasara, supaya memisahkan Islam daripada politik itu. Supaya kalau berbincang pasal politik, jangan bincang pasal nilai-nilai hidup. Jangan bincang falsafah hidup. Hanya bincang pasal memenang pilihan raya saja. Itu sangat bahaya. Dan kalau kita tengok contoh politik antarabangsa sekarang ini, lagi bahaya, dia cuba masukkan politik, international politics is about military power. Cuba saudara tengok dalam sama ada Webster ataupun Oxford. Itu contoh dia kata. Contoh. So sekarang ni lama-lama contoh, lepas contoh lama 1 tahun 2 tahun dia akan jadi definasi. So kalau nak memenangi politik daripada antarabangsa, kita kena ada military power yang kuat. Itu didikan yang dibuat oleh pihak orientalis supaya akhir ini timbul perpisahan antara Islam dan politik, dan akhir-akhir ini perpisahan di antara Islam dan profesional disebabkan oleh fahaman yang sengaja didevelop oleh pihak orientalis. Kalau kita lihat, saya melihat kepada biografi profesional di zaman keagungan Islam dulu, masa saya pergi melawat di World Academic Science, Islamic Science di Wabi Halimah, 400 profesional Islam. Boleh katakan yang saya baca, saya tak jumpa lagi yang tidak begini profilnya. Yang pertama, umur 12-13 tahun dia dah hafiz Quran. Umur 16 tahun dia dah faham jurisprudence. Itu syarat dia. Dia dah faham perundangan. Selepas itu baru dia jadi profesional yang mana tidak boleh dipisahkan antara ulama ataupun profesional. Tetapi oleh kerana saya setuju dengan Dr. Fadli, pendidikan sekular yang kita hadapi sekarang ini, dia telah memisahkan di antara profesional dengan ulama. Yang mana saya rasa itu adalah satu fahaman yang sengaja diimpose kepada kita. Jadi apa yang pemahaman Islam yang kita nak bawa, parti Islam yang nak bawa, bukan sahaja memenangi pilihan raya, kita nak sistem pendidikan Islam. Kita nak sistem perundangan Islam. Kita nak ekonomi secara Islam. So, saya rasa itu di dalam perlembagaan yang saya fahami. Saya simpul ucapan saya sebab saya janji 3 minit dah lebih. Am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu? Semua klaim dia berjihad. Jebong pun klaim dia berjihad. Dia berjihad di jalannya. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi nak tafsir ayat ni hanya ulama. Hanya dia tahu siapa yang benar-benar berjihad, siapa yang benar-benar sabar. So orang-orang sebab profesional sekarang dia melalui proses pendidikan sekular, dia tak boleh explain ayat ni. So Allahu'alam, saya kata saya simpul ucapan saya dengan ayat tu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Anwar Ahmad, Naib Chancellor UNICEF. Kita dapat lebih banyak spare time ya. Jadi saya rasa saya nak buat macam ni. Sebelum saya bagi kepada wakil panelis untuk membuat sedikit rumusan, saya nak buka mungkin 1 atau 2 kepada audien Faris. Kita cuba 2 dulu kalau sempat, sebab kita ada spare time sampai 1:30. Silakan. Kalau kuat boleh situ je ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Usi, sahabat saya, Abang Mazli kita. Dan juga pada para panelis dan juga pengulas yang hebat-hebat, berwibawa dan sangat mengagumkan perkara ini. Alhamdulillah. Saya cuma nak sedikit ulasan daripada sahabat saya Dr. Fadli, merujuk pada realiti politik pada hari ini yang menjurus kepada pemilihan PAS, dinamika politik PAS, dan menjurus kepada kingmaker PAS dalam Pakatan Rakyat. Sedikit. Jadi saya nak suara Dr. Fadli ni diprofesionalkan balik lepas ni.
Masuk balik. Saya melihat memang kita hari ini kita sudah dapat tidak ada isu sebagaimana Dr. Halimah bagi tahu ini. Ulama dan profesional symbiosisnya apa ke pun, kita boleh kata memang istilah Latin quid pro quo, maknanya tidak dapat dielakkan, saling bergantungan di antara satu sama lain, tidak dapat dielak, quid pro quo. Jadi saya melihat ada satu self-fulfilling prophecy, sama ada benar atau tidak mungkin saudara Fadli boleh ulas. Saya teringat 2-3 tahun lepas ada ucapan daripada wakil daripada Kedah, YB Datuk IR Fakhur Aziz Zawawi dalam muktamar PAS di Putik. Tak silap saya dalam muktamar yang 3 atau 4 tahun lepas. Jadi dia menyebutkan sekiranya pertembungan di antara profesional dan ulama ini sekiranya tidak dapat diselesaikan, akan wujud ataupun dia mencadangkan bahawa different political platform akan berlaku, di mana satu parti untuk profesional dan satu parti untuk ulama. Jadi saya tak tahu sama ada suasana-suasana hari ini menjurus ke arah kita kata kenyataan yang kita lihat pada hari ini. Jadi saya nak saudara Fadli ulahkan sikit daripada sudut analisa beliau berdasarkan kedudukan politik-politik terdahulu dan mungkin ke masa depan PAS ini. Adakah dia akan menjadi benar-benar self-fulfilling prophecy ini, ataupun hanya sekadar kita rasa raison d'être ataupun emergence, satu lagi kumpulan yang menjadi serpihan dalam PAS. Wallahualam, itu saja soalan. Saya nampak YB Temeloh angkat tangan. Ini parlimen. Ni bukan parlimen ya, Kongres. YB Temeloh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi dan takrim saya kepada ahli panel dan juga pengulas dan seterusnya pada semua yang hadir. Saya nak beri pandangan sikit begini berkait dengan perbincangan kita. Saya tengok keahlian PAS. Saya tengok keahlian Presiden. Dia tulis ahli PAS. Dia tak tulis ulama, dia tak tulis Presiden, dia tak tulis apa. Dia tulis ahli PAS. Saya tengok ahli Setiausaha Agung. Dia tulis ahli PAS. Dia tak tulis Presiden, dia tak tulis Setiausaha Agung. Yang tulis Presiden, Setiausaha Agung tu, itu kad dia sendiri. Itu bisnes kad dia. Tapi keahlian dia tulis ahli PAS. Artinya, saya tengok dalam PAS ni, dia tidak ada mengkategorikan ini ulama, ini profesional. Semua sama. Kita staraf, iaitu kita semua adalah ahli PAS yang memberikan intimak kepada Parti Islam Malaysia PAS ini untuk memperjuangkan Islam dan mendaulatkan syariat Allah. Itu satu. Kemudian yang kedua yang saya lihat, kalau kita nak bahas dari sudut berlakunya pertembungan, saya buat contoh A dan B. A bertembung dengan B. Kumpulan A bertembung dengan kumpulan B. Saya tengok dalam kumpulan A ni ada ulama, ada profesional. Dengan meminjam istilah yang kita guna pada hari ini. Dalam kumpulan B pun ada ulama dan ada profesional. Artinya pertembungan A dengan B bukan pertembungan ulama dan profesional. Sebab dalam A ada ulama, ada profesional. Dan dalam B ada ulama dan profesional. So pertembungan antara A dengan B ni adalah pertembungan pemikiran, aliran pemikiran. Jadi kenapa mereka bertembung? Apa punca aliran pemikiran mereka bertembung? Maka tu pengurusi kena beri saya sekurang-kurang 30 minit plus 15 minit untuk saya ulas dari mana datangnya aliran pemikiran itu, apa sejarahnya, kenapa dia bermula, kenapa dia bertembung. Itu panjang cerita. Jadi saya nak sebutnya ini bukan pertembungan antara ulama dan profesional, tapi ini pertembungan aliran pemikiran yang mungkin dalam menakrifkan apa itu PAS. Sebagai contoh yang boleh saya sebut sikitlah hari ini ialah ada yang menakrifkan PAS sebagai parti politik. The only party politik. Ada orang yang menafsirkan PAS sebagai gerakan Islam. Jadi sudah tentulah cara menakrif itu dia akan berbeza, dia akan melahirkan hala tuju, perbincangan, perjalanan yang berbeza pula. Orang yang takrifkan PAS sebagai parti politik, dia akan bergerak dengan roadmap sebagai politik. Kalau orang menakrifkan PAS sebagai sebuah gerakan Islam, dia akan bergerak dengan roadmap sebagai sebuah gerakan Islam. Itu sangat beza. Oleh kerana itulah berlakunya pertemuan-pertemuan di sepanjang zaman. Dia bermula dengan cara menakrif. Sebab tu kalau kita belajar apa pun bidang, sains ke, syariah ke, usuluddin ke, dia akan di awal kitab diajar kepada kita tentang takrif.
tentang definisi supaya kita kenal satu perkara. Apabila kita kenal dengan betul, barulah perjalanan seterusnya kita betul. Jadi terima kasih. Itu sajalah ulasan saya. Mungkin tak perlu dijawab ya YB, tak perlu jawab kan pandangan. Oleh kerana itu kalau boleh kita minta soalan satu, soalan yang betul-betul soalan. Tinggi agak tangan. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ana Muhammad Syahir bin Abu Hassan. Ulama apa bukan, profesional apa bukan, tak tahulah siapa saya ni. Soalan saya macam ni. Okey, apa ni? Tok Guru Haji pernah cakap sebelum ni lah. Dia kata masalah gerakan Islam satu dunia sekarang ni disebabkan ada dua golongan. Satu namanya tasyadud, satu namanya tasahul. Tasyadud ni ialah yang mana tak tahu nak takrifkan macam mana, lebih kurang macam Ustaz Nasruddin Tantawi lah dengan Ustaz Nik Abduh. Ini jenis tasyadud. Yang jenis tasahul ni pula, dia jenis meringan-ringankan. Dia macam boleh bergambar dengan embenca, contoh kan. Itu jenis tasahul. Jadi macam mana kita nak cari satu jalan tengah antara yang jenis aliran pemikiran yang tasyadud ni dengan yang tasahul ni? Kita nak cari yang tengah-tengah supaya IT supaya dia boleh, orang kata, bekerjasama lah. Sebab apa? Anda tengok dalam media baru, geng tasyadud ni ada dia punya orang penyokong dia di bawah dia. Yang tasahul ni pun dia punya ada yang bawah dia punya penyokong dia. Jadi yang di bawah ni yang ni kata yang ni kata yang ni. Tapi lah AJK pusat tak ada apa pun. Lepas dia orang mesyuarat, dia orang makan sama-sama je, macam tak ada masalah. Tapi yang jenis penyokong di bawah layman ni, yang orang bawah lah. Jadi saya mohon pandangan Dr. Samsuri lah selaku orang yang ada dalam AJK pusat. Wallahu alam. Terima kasih yang bertanya. Terima kasih kepada yang terlibat daripada floor tadi. Saudara Fazli, untuk soalan kepada saudara tadi, silakan. Disusuli oleh Dr. Samsuri jawab soalan tadi dan terus ni lah, terus 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengurusi ahli panel dan tuan-tuan sekalian dan juga sahabat yang bertanya tadi. Memang dia cari saya. Persoalan yang timbul dalam masalah kepimpinan PAS hari ini yang menjadi isu dalam pemilihan, banyaklah perkara yang telah disebut tadi. Saya bersetuju dengan pandangan YB Temeloh bahawa sebenarnya konflik yang timbul, apapun keadaannya, bila ada dua aliran pemikiran yang berbeza, bukan soal status, bukan soal gelaran dan sebagainya, tapi dua pemikiran yang berbeza itu dia akhir sekali nanti dia mesti bertembung. Sehingga kita tidak boleh untuk memoderatkan satu pandangan yang ekstrim seperti itu. Jadi kalau kita pergi pada muktamar pun, dan saya dah nampak trend yang terbaru ini, kita dah tak boleh elak lagi akan bertembung antara dua blok. Yang kalau terbunuh salah satu, unipolar lah pasnya. Dan saya sebenarnya tak setuju dengan pandangan Syahir yang menganggap tasyadud itu YB Tantawi. Kerana apa yang disebut oleh Syahir itu memang dia tak faham untuk bercakap. Memang dia ulama pun bukan, profesional pun bukan. Mungkin dia jebon. Dan memang kita dalam menyelesaikan masalah ini, sebenarnya tasyadud ni orang yang sangat keras, berpegang dengan keras sampai tak nak betul ansur. Sedangkan sebenarnya dalam approach yang kita boleh menyelesaikan sama ada masalah muktamar ataupun masalah yang disebut tadi, dua golongan tadi, sebenarnya satu ke kiri, satu ke kanan itu,
memang moderatnya ataupun wasatiyahnya lah, balik pada Quran dan Sunnah. Selagi kita tidak bersedia untuk kembali selesaikan masalah kita dengan kembali pada Quran dan Sunnah, tak boleh selesai masalah ni. Dan anda nampak senarai yang disebut oleh Syahir tadi, tak apalah anda tolong jawab untuk Tuan Tawi, sebab dia tak setuju pandangan tu. Saya pun tak setuju. Senarai yang dikata ni geng tasyadud, itu tak berapa tepat. Kita harus melihat mungkin definisi kumpulan-kumpulan yang dikata tasyadud ni betul ke tak ada tasyadud, kena pada dia. Kalau kita mengajak orang balik pada Quran dan Sunnah, pada sumber rujukan PAS yang asal itu saya kira wasatiyah. Dan wasatiyah, bukan tasyadud. Kalau kita buat aliran kita dengan kita pegang pandang kita dengan keras sampai tak boleh bertolak ansur dengan orang lain, dia sudah bercanggah dengan Quran. Dan begitu juga kita pegang pandangan yang sangat longgar sampai membolehkan fikrah-fikrah lain merosakkan fikrah asas kita, itu kelompok yang kedua yang ke kiri dan sangat jauh daripada sumber rujukan. Jadi itulah akan akhirnya menatijahkan pada pemilihan nanti. Dan trend tu kita dah nampak sekarang. Kalau dulu-dulu sebenarnya bukan tak bertumbuk, bertumbuk juga. Tapi dulu bertumbuk, tangan keluar, muka dalam selimut. Sekarang memang tak ada pilihan lain. Seolah-olah dua blok ni akan bertembung. Dua blok akan bertembung. Cuma tinggal lagi labelingnya macam mana. Kan? Bukan soal melabel. Tapi bila dua blok mesti ada label. Tidak, nak cam macam mana blok mana. Kan? Bukan soal siapa label siapa. Kalau dah ada dua kumpulan, mesti ada nama kumpulan tu. Kan? Jadi oleh kerana pattern yang sudah berlaku, bila kita lihat dalam tempoh 2 bulan mesyuarat agung, daripada mesyuarat agung cawangan, sekarang dah rasa pusingan terakhir dah untuk mesyuarat agung kawasan. Minggu depan last kan, untuk kawasan-kawasan, kita pun sudah melihat satu trend yang baru. Dan apabila saudara Faris, ataupun nama dia dalam panggilan manja saya E, menyebut tentang Datuk Fakhrazi dan pandangan dia bahawa PAS terpaksa menjadi parti ulama dan parti profesional. Itu bila kita tidak mahu menyelesaikan masalah kita menggunakan Al-Quran. Kalau masing-masing kita mengalah dan balik pada pokok asasnya, bukannya kita create perahu baru. Dulu kita ada PAS, kita tambah MA belakang. Kan? Macam orang dulu ada PAS tambah PAS 51. Kan? PAS 51. Tahun 87, 88, 89, ketika di Kelantan PAS cuba mengadakan tahaluf dengan Angkatan Perpaduan Ummah, ada lahir golongan yang dulu sangat ekstrim. Yang tu tasyadud. Yang kata UMNO KP. Jadi bila kita kata sekarang ni peluang terbaik dalam politik, kerana 4% margin yang berlaku antara PAS dengan UMNO tu boleh berubah dengan kerjasama Angkatan Perpaduan Ummah. Golongan ni kata tak boleh, pasal UMNO tu KP. Jadi kalau UMNO KP, Pak Pernah KP juga. Pasal Pak Pernah tu sebenarnya UMNO. Jadi kalau biawak, kepalanya haram, ekornya haram. Tu biawak kat dua nama dia. Orang kata bewok kat dua. Kan? Jadi pandangan-pandangan yang keras macam tu ialah pandangan yang tak boleh menyelesaikan masalah. Bila tak puas hati, sedangkan boleh selesai cara yang lain, kita pun create satu kumpulan baru. PAS 51 zaman dulu. PAS 51 atau PSSI, PASI. Kan? PAS Islah sebenarnya. Tapi nyata memang akhir sekali UMNO juga tempat dia. Kalau kita create sesuatu yang baru kerana konflik seperti ini, kita buat jemaah lain, parti profesional. Saya takut akhir saya ikut Islah jadi UMNO juga. Sekarang ni pertahankan Pakatan Rakyat kerana nak pada UMNO akhir sekali. Kerana pertahankan Pakatan Rakyat kerana lawan kerjasama dengan UMNO. Akhir sekali masuk UMNO. Yang dulu tu UMNO tu KP tu. Kan?
Mustafa Tayyib, Ustaz Mustafa Tayyib, ramailah kita kalau sebut nama semua orang tahu. Dulu tu UMNO KP. Sekarang mereka semua masuk KP. Kalau begitulah istilahnya soalan. Kalau saya sebut kata ni bukan saya kata dia KP, tapi memang di Kelantan orang kata macam tu. Saya pernah satu hari dalam pilihan kecil Don Limbongan tahun 1992. Ada seorang pemimpin UMNO bahagian di Pasir Putih, tempat belah raya tu kan. Dia kata pada saya, mu nak kenal orang masuk KP? Dia tanya, mu nak kenal orang masuk KP? Kita pelik juga masuk KP. Dia tunjuk. Geng yang kata UMNO KP dulu. Sebab islah, dia masuk UMNO. Kalau sebab islah, dia kata, tu orang masuk KP. Itu orang UMNO kata. Jadi mungkin kerana sifat tasyadud kita, yang akhirnya tak boleh selesai masalah. Benda tu betul boleh selesai. Kan? Nanti, kalau buat parti baru, ataupun parti profesional pula, akhir sekali itu juga akhirnya natijah yang akan berlaku. Jadi cara yang paling baik saya rasa yang semua orang boleh terima, yang paling pertengahan, moderate, wasatiyah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Kalau boleh Dr. Sam jawab soalan yang ditujukan tadi dan juga Gulung. Seminit, 2 minit. Lipat sejadah pun 10 minit. Nak Gulung boleh 2 minit. Kesimpulan yang pertama, kita kena jelas bahawa PAS tidak pernah meminggirkan mana-mana golongan, ulama ataupun profesional ataupun aktivis untuk bersama dengan PAS. Sekiranya itu adalah suatu pernyataan yang kita terima semua, maka persoalannya ialah kenapa terjadi perkara-perkara yang diributkan ini? Kenapa geger? Perkara ini timbul akibat daripada apa yang saya bentangkan pada awal tadi yang disebut kembali oleh YB Temeloh. Mungkin masa saya bentang dia belum sampai lagi. Exactly itulah apa yang saya jelaskan. Yang menjadi masalahnya sekarang ini ialah kerana ada ahli parti yang tidak berdisiplin. Mereka mengatakan kami ahli PAS, tetapi tidak mengikut disiplin PAS yang ada dalam perlembagaan Parti Islam Malaysia PAS. Kalau dalam sistem Westminster ada istilah ketua whip. Sistem Westminster ini adalah sistem daripada Britain. Parti politik di Britain dia ada ketua whip. Sama dengan kita kat sini pun di parlimen ada ketua whip bagi parti masing-masing. Tugas ketua whip ini ialah untuk memastikan ahli-ahli parlimen dalam parti masing-masing. Whip ni apa dia? Whip ni watan lah. Kalau kita kira bahasa mudahnya, siapa tak dengar, kena watan. Kena guna satu, kena terima pandangan parti. Menyebabkan satu parti ni ada satu pandangan je. Tak boleh pula dalam sistem, hatta dalam sistem politik moden sekarang ini, saya bersama dengan PAS tapi saya ada pandangan saya sendiri. Tapi saya ada pandangan, kita adalah jiwa merdeka, kita boleh beri pandangan. Walaupun saya sebagai ahli PAS, saya tak nak ikut apa yang PAS nak. Tak boleh begitu. Dalam sistem demokrasi moden pun tak terima kaedah yang demikian. Apatah lagi kita dalam sebuah harakatul Islamiyah. Pimpinan membuat satu-satu keputusan. Selepas berbincang, selepas bermesyuarat. Tak hadir mesyuarat, jangan marah kalau yang hadir mesyuarat. Satu. Yang kedua, bila dah buat keputusan, ikutlah keputusan itu. Tiba-tiba, ini yang kata mulut beruh ni. Mulut beruh. Dengan menulisnya, dengan bercakapnya, dengan buat kenyataan-kenyataan yang di luar daripada pandangan parti. Maka timbullah pandangan-pandangan yang berbeza. Bukan tak boleh ada perbezaan pandangan. Tetapi apabila keputusan sudah dibuat, terimalah ianya sebagai suatu keputusan parti untuk dilaksanakan. Kecualilah kalau kita sebagai ahli parti, kita merasakan kita adalah presiden. Nak suruh orang dengar pendapat kita. Orang tak dengar pendapat kita, kita rasa pendapat orang lain adalah pendapat tak betul belaka, pendapat kita lah pendapat yang paling tepat. Hari kalau gitu, molek. Macam yang saudara Is kata tadi, tubuh parti baru duduk sorang-sorang situ. Jangan campur dengan orang ramai-ramai.
Para hadirin yang saya hormati sekalian, dah 9 minit dah. 9 minit lagi. Yang paling penting bagi kita ialah kita bersama dengan kepimpinan ulama yang telah digagaskan dalam parti kita ini. Yang kedua ialah kita betul-betul mendengar apa yang dinyatakan oleh kepimpinan kita. Contoh, coba satu contoh. 10 kali, 20 kali Tok Guru Presiden kita menyebut kita bersama dengan Tahlil Pakatan Rakyat dan tidak bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Dalam muktamar, dalam ucapan dasar. Rasa lebih 20 kali dah. Tapi ada juga yang tak percaya. Menyebarkan dakwah yang pelik-pelik. Hari ni cerita hari ni. Cerita hari ni saya keluar rumah. Dapat satu berita. Ada wartawan tanya. Wartawan tanya, betul ke tidak berita ini? Dia buat satu gambar. Dalam gambar itu ada Tuan Guru Presiden, ada Tasri Khalid dan ada beberapa orang daripada, bukan negara kita, daripada Indonesia. Tajuknya ialah Menteri Besar akan bertukar, Menteri Selangor akan bertukar. Lagi dengan Tasri Khalid akan dilantik sebagai Menteri Besar. Kerana sudah berlaku perbincangan antara Tuan Guru Presiden PAS dengan Tasri Khalid di Jakarta. Hari ini ada yang jenis-jenis macam ni. Saya bersama dengan Tuan Guru di Jakarta. Semalam baru balik. Bersama dengan YB Kuala Nerus. Dr. Khairuddin Takhiri. Sepatah pun tak ada bercakap mengenai hal Selangor. Sepatah pun tak bercakap. Apa yang ada ialah pertemuan dengan kepimpinan Ormas, organisasi massa di Indonesia. Berbincang tentang persoalan serantau. Masalah terorisme, masalah di Yaman, masalah ekonomi umat Islam di rantau ini. Sepatah pun tak bercakap hal Selangor. Tiba-tiba keluar berita hari ini, bercakap mengenai proses nak tukar Menteri Besar. Berita yang sama dia pergi tanya kepada seorang lain pula kan. Apa pandangan Presiden PAS nak tukar? Dia pun macamlah dia ada dalam masa perbincangan. Inilah kerana kaki-kaki beruh ni. Mulut beruh. Apa lagi? Tangan. Itulah masalah yang berlaku pada hari ini. Dan marilah sama-sama kita mendoakan agar perkara-perkara yang boleh memecahkan parti kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sansuri. Terima kasih sekali lagi saya ucap kepada semua pembentang, kepada semua pengulas. Saya minta maaf banyak-banyaklah tak boleh nak buka ruang yang lebih luas kepada floor. Memang rasanya banyak yang nak bertanya. Tapi kita dikabarkan Tuan Guru Presiden sudah pun sampai. Jadi kita nak proceed pada sesi yang seterusnya. Jadi sekali lagi terima kasih. Very cooperative panelists, very cooperative review daripada semua pengulas. Saya minta maaf sekiranya ada silap dan salah. Jadi dengan ini saya serahkan balik majlis kepada pengerusi. Dr. Fuad, silakan.